Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anak-anak di rumah, sihat? Ustazah doakan semoga anak-anak berada dalam keadaan yang baik dan sihat. InsyaAllah pada hari ini anak-anak akan bersama dengan Ustazah Siti Aminah yang akan mengajar mata pelajaran ibadah tahun 4. Sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita membaca selawat dan membaca doa. Anak-anak, marilah bersama-sama berselawat dengan Ustazah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Baiklah anak-anak, marilah bersama-sama kita mendadah tangan untuk membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, semoga dengan bacaan selawat tadi akan memberi kita syafaat daripada Nabi Muhammad SAW di akhirat nanti. Semoga dengan bacaan doa tadi juga akan memberkati pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah anak-anak, cuba anak-anak dengar suara apakah ini? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara apakah ini anak-anak? Ya, betul. Pandai anak-anak. InsyaAllah pada hari ini Ustazah akan berkongsi dengan anak-anak tajuk ibadah iaitu ibadah azan dan iqamah. Sebelum kita meneruskan pembelajaran pada hari ini, marilah kita lihat apakah standard yang perlu kita penuhi pada hari ini. Yang pertama, murid dapat menyatakan pengertian azan dan hukumnya. Yang kedua, murid dapat melaungkan azan dengan betul. Yang ketiga, murid dapat menyatakan pengertian iqamah dan hukumnya. Yang keempat, murid dapat membanding bezakan antara hukum dan juga lafaz azan dan iqamah. Yang kelima, murid dapat mengingati bacaan doa selepas azan. Baiklah anak-anak, apabila Ustazah menyebutkan tentang azan, anak-anak pastinya tahu, tapi tahukah anak-anak apakah itu pengertian azan dan perkara yang berkaitan dengannya? Baiklah anak-anak, mari kita lihat apakah pengertian azan. Pengertian azan ialah pada bahasa pemberitahuan, manakala pengertian azan pada istilah ialah satu lafaz yang khusus sebagai satu cara pemberitahuan telah masuknya solat fardu. Baiklah anak-anak, apabila kita mendengar sahaja laungan azan sama ada di TV ataupun di kawasan perumahan anak-anak, itu menandakan telah masuknya waktu solat fardu. Baiklah anak-anak, cuba kita lihat apakah hukum azan itu. Dalam sehari 5 kali kita mendengar lafaz azan itu. Dan sebenarnya daripada kecil sampai besar, Ustazah juga mendengar laungan azan. Adakah hukum laungan azan itu wajib? Tidak anak-anak, hukum azan itu adalah sunat muakkad yang dilafazkan sebelum kita menunaikan solat fardu. Tahukah anak-anak, ibadah solat azan ini telah dilaksanakan pada zaman dahulu lagi, iaitu pada zaman tahun pertama Hijrah. Anak-anak, pasti anak-anak tahu kan apakah gelaran bagi orang yang melaungkan azan? Betul, pandai anak-anak, iaitu gelaran bagi orang yang melaungkan azan ialah muazzin. Apa dia anak-anak? Muazzin ataupun juru azan. Yang biasanya anak-anak mendengar kita, orang yang melaungkan azan kita panggil Bilal. Kenapa? Sempena sahabat Nabi Muhammad SAW yang pertama melaungkan azan iaitu bernama Bilal bin Rabah. Baiklah anak-anak, seterusnya mari kita lihat apakah lafaz mulia azan itu. Ustazah akan sebut satu persatu apakah lafaz azan itu. Lafaz azan itu dimulakan dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas solah, hayya 'alal falah. As-solatu khairum minan naum. Ini merupakan satu lafaz tambahan ketika solat fardu subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah.
Baiklah anak-anak, Ustazah akan ulang semula lafaz azan tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas solah, hayya 'alal falah. As-salatu khairum minan naum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baiklah anak-anak, sekarang ni Ustazah akan melaungkan pula azan tu. Tak boleh. Mana boleh Ustazah laungkan azan tu? Nanti Ustazah bagi tahu sebab kenapa ya. Baiklah anak-anak, mari kita lihat apakah pengertian lafaz-lafaz azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Hayya 'alas solah. Marilah menunaikan solat. Hayya 'alal falah. Marilah menuju kejayaan. As-salatu khairum minan naum. Solat itu lebih baik daripada tidur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. La ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Baiklah anak-anak, kita berhenti dan kita akan bersambung selepas ini. Kembali semula bersama Ustazah dalam program Kafah di Hijrah. Baiklah anak-anak, sebagai orang Islam apabila kita mendengar laungan azan, kita mestilah menjawabnya. Ustazah akan tunjuk satu persatu lafaz azan dan jawabnya. Jawab lafaz azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Jawabnya asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jawabnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seterusnya hayya 'alas solah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Seterusnya as-salatu khairum minan naum. Jawabnya sadaqta wa baralta. Saya ulang lagi sekali, sadaqta wa baralta. Seterusnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Jawabnya la ilaha illallah. Baiklah anak-anak, apabila seseorang ingin melaungkan azan ataupun anak-anak sendiri yang ingin melaungkan azan, mestilah memenuhi syarat-syarat sah azan. Apakah itu syarat-syarat sah azan? Yang pertama, mestilah masuk solat fardu. Mestilah masuk waktu solat fardu. Yang kedua, Muslim, iaitu orang Islam. Yang ketiga, mumayyiz. Apa itu mumayyiz Ustazah? Mumayyiz itu seseorang yang dapat membezakan antara perkara baik dengan perkara yang buruk. Yang seterusnya, lelaki. Hanya kaum lelaki sahaja yang boleh melaungkan azan. Sebab itu tadi pada awalnya Ustazah nak laungkan azan tapi tidak boleh sebab kerana orang lelaki sahaja yang boleh melaungkan azan. Yang seterusnya, lafaz azan mestilah dilaungkan dalam bahasa Arab, bukan dalam bahasa Cina, India, Inggeris ataupun dalam bahasa Melayu. Yang seterusnya, lafaz azan hendaklah dilafazkan secara tertib dan juga berturut-turut. Baiklah anak-anak, dalam melaungkan ibadah azan ini ada beberapa perkara sunat yang boleh kita lakukan. Apa dia? Mari kita lihat. Yang pertama, disunatkan seseorang itu muazzin melafazkan azan dengan menghadap kiblat. Yang kedua, suci daripada hadas besar dan juga hadas kecil. Yang ketiga, sunat bagi seorang muazzin itu memalingkan muka ke kanan ketika melafazkan azan hayya 'alal solah. Dan yang seterusnya, sunat juga seorang muazzin itu melaungkan azan pada kalimah hayya 'alal falah, pusing ke kiri sedikit. Dan seterusnya, tarjih, iaitu membaca kalimah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sebanyak 2 kali secara perlahan sebelum melaungkan kalimah tersebut dengan kuat. Yang seterusnya, taswib, iaitu melafazkan
as-salatu khairum minan naum ketika azan waktu subuh. Yang seterusnya sunat bagi orang yang mendengar azan itu senyap dan menjawabnya. Yang terakhir sunat juga untuk kita membaca doa selepas azan. Ya, doa lepas azan ini Ustazah ajarkan nanti di hujung pembelajaran kita. Baiklah anak-anak, dalam melakukan azan ini ada beberapa perkara yang boleh kita elakkan lakukan, iaitu perkara makruh dalam azan ataupun perkara makruh ketika azan. Yang pertama, azan ketika berhadas besar dan kecil. Yang kedua, bercakap-cakap ketika azan tanpa keperluan, iaitu apabila kita melakukan azan dengan lafaz demi lafaz itu di antaranya ada ruang kosong kan. Okey, abang-abang bercakap-cakap dengan kawan tanpa perkara yang berfaedah. Yang seterusnya, azan sambil duduk atau baring. Yang keempat, azan oleh orang fasik. Dan yang terakhir, memanjangkan suara ketika melakukan azan sehingga boleh mengubah makna azan. Baiklah anak-anak, selain daripada fungsi azan memberitahu masuknya waktu solat fardu, tahukah anak-anak ada lagi fungsi azan sebenarnya? Hari ini insya-Allah Ustaz akan berkongsi dengan anak-anak apakah fungsi selain daripada memberitahu masuknya waktu fardu solat. Yang pertama, azan boleh dilaungkan ataupun lafazkan kepada bayi yang baru lahir. Yang kedua, dilaungkan ketika sesat. Yang seterusnya, azan juga boleh dilaungkan ketika berlakunya ribut ataupun kebakaran. Yang seterusnya, azan juga boleh merawat orang yang dirasuk syaitan ataupun histeria. Yang seterusnya, azan juga boleh mengiringi orang yang bermusafir. Dan terakhir, azan juga boleh dilaungkan ketika kita menghadapi suasana di dalam peperangan. Selesai sudah Ustazah berkongsi tentang tajuk azan. Mari kita lihat apakah pula pengertian iqamah. Pengertian iqamah ialah seruan kepada para jemaah untuk bersama-sama mengerjakan solat berjemaah. Ustazah ulang lagi sekali, pengertian iqamah ialah seruan kepada para jemaah untuk bersama-sama melakukan solat jemaah. Baiklah anak-anak, seterusnya adakah hukum iqamah itu sama seperti hukum azan? Ya, betul, pandai anak-anak. Hukum iqamah adalah sama seperti azan, iaitu sunat muakkad. Sunat kita melakukan iqamah sebelum kita mengerjakan solat. Okey, baiklah anak-anak murid, mari kita lihat apakah itu lafaz iqamah. Lafaz iqamah dimulakan dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas solah, hayya 'alal falah. Qad qamatis solah, qad qamatis solah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baiklah anak-anak, mari kita lihat apakah pengertian lafaz iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Hayya 'alas solah, marilah menunaikan solat. Hayya 'alal falah, marilah menuju kejayaan. Qad qamatis solah, qad qamatis solah. Sesungguhnya solat itu akan didirikan. Sesungguhnya solat itu akan didirikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. La ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Baiklah anak-anak, kita berehat. Kita berjumpa sebentar lagi. Kembali bersama Ustazah semula dalam rancangan Kafah di Hijrah. Baiklah anak-anak, seperti lafaz azan tadi, iqamah juga mempunyai jawabnya. Mari kita lihat apakah lafaz iqamah dan jawabnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Jawabnya asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Jawabnya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal solah. Jawabnya, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hayya 'alal falah. Jawabnya, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qad qamatis solah. Qad qamatis solah. Jawabnya, aqamahallahu wa adamaha. Lagi sekali, aqamahallahu wa adamaha. Allahu akbar, Allahu akbar. Jawabnya, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Jawabnya, la ilaha illallah. Baiklah anak-anak, apabila seseorang itu ingin melaungkan iqamah, ia juga perlu memenuhi beberapa syarat. Mari kita lihat apakah syarat iqamah. Yang pertama, iqamah mestilah dilaungkan sebelum kita mendirikan solat. Yang kedua, orang yang melaungkan iqamah itu mestilah seorang Muslim berakal dan mumayyiz. Yang ketiga, lafaz iqamah itu hendaklah dilafazkan secara tertib dan berturut-turut. Yang keempat, melafazkan iqamah itu hanya didengar oleh orang yang kita ingin mengajaknya menunaikan solat secara berjemaah. Dan yang terakhir, melafazkan iqamah dengan nada yang lebih rendah daripada azan. Seperti ibadat azan, ibadat iqamah juga ada perbuatan yang sunat boleh kita lakukan. Yang pertama, mari kita lihat apakah perbuatan sunat ketika iqamah. Yang pertama, menghadap kiblat. Yang kedua, suci daripada hadas kecil dan besar. Ketiga, berdiri ketika melafazkan iqamah. Yang keempat, iqamah dilafazkan secara cepat dan lancar. Yang terakhir, iqamah dilafazkan dengan suara yang tidak begitu nyaring dan lantang. Baiklah anak-anak murid yang Ustazah sayangi sekalian. Okey, setelah Ustazah berikan penerangan tentang azan dan iqamah, dapat ke anak-anak lihat ada tak perbezaan antara azan dan iqamah? Cuba anak-anak fikir, ingat semula apa yang Ustazah terangkan tadi dalam pembelajaran kita. Pandai, bagus. Ada beberapa perkara perbezaan tentang azan dan iqamah. Mari kita lihat. Yang pertama, lafaz azan dilaungkan dengan perlahan-lahan dan tidak tergesa-gesa. Manakala lafaz iqamah dilaungkan dengan fasih dan cepat. Perbezaan yang kedua antara azan dan iqamah, azan menandakan telah masuknya solat fardu, manakala iqamah menandakan telah bersedianya untuk kita menunaikan solat fardu. Baiklah anak-anak, seperti yang Ustazah janji, Ustazah akan mengajar anak-anak doa selepas azan. Mari kita lihat bacaan doa selepas azan dan pengertiannya. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Baiklah anak-anak telah mendengar tadi bacaan doa selepas azan dan pengertiannya. Ustazah harap anak-anak dapat mengulanginya dan mengingatinya dan mengamalnya dalam kehidupan seharian. Baiklah anak-anak, alhamdulillah hari ini telah selesainya Ustazah berkongsi pembelajaran kita pada hari ini, iaitu tajuk ibadah azan dan iqamah. Di sini dapatlah Ustazah rumuskan bahawa lafaz azan itu dan iqamah itu satu lafaz yang mulia, mengajak orang Islam untuk menunaikan solat. Dan sebagai orang Islam, apabila kita mendengar sahaja lafaz azan dan iqamah, kita hendaklah menghormatinya dan menjawabnya dengan betul. Bersegeralah anak-anak apabila mendengar sahaja laungan azan untuk kita bersedia mendirikan solat. Baiklah anak-anak, sebelum Ustazah mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, boleh Ustazah cadangkan aktiviti anak-anak di rumah, iaitu anak-anak boleh merakam suara anak-anak melaungkan azan ataupun iqamah, atau video anak-anak melaungkan azan atau iqamah dan hashtag kepada Kafa di Hijrah.
Baiklah anak-anak, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan tasbih, kafarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر